السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا محمدا الأمين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Saudara pengusi majlis yang berusaha, Datuk Haji Yusof bin Latif, Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang, barisan ahli-ahli jawatan kuasa persatuan, yang berbahagia sahibul fadilah Tuan Imam Masjid Kelawai Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Bajunis, para alim ulama muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, atau kama qala. Maksudnya Islam itu agama yang maha tinggi. Tidak ada agama lain yang boleh menandingi ketinggian Islam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan dialah Tuhan yang mengutuskan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang maha benar. Diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, supaya Islam itu dijadikan agama yang dominan di atas agama lain. Nabi Muhammad yang sampai malam ni kita masih lagi sambut kelahiran dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nubuwah, nabi yang penghabisan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai Habibullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Imamul Muttaqin, imam orang-orang yang bertakwa. Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, supaya dia letakkan Islam di tangga teratas dalam senarai yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik, kafir, rasa benci. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau diadakan sekadar untuk menyambung tradisi. Sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diadakan dengan sekadar untuk menjayakan satu program tahunan,
sesungguhnya kita melakukan satu kesilapan besar. Sebaliknya, sambutan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak bermusim. Bahkan mesti diadakan pada setiap masa, kalau boleh setiap hari. Umat Islam perlu diperingatkan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari celak matanya sehingga pejam mata dia. Umat Islam mesti disemai di dalam hati mereka itu rasa kasih pada Nabi. Yang rasa kasih itu tidak cukup kalau sekiranya sekadar dibuktikan dengan ucapan selawat semata-mata. Sebaliknya rasa kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti diterjemahkan dalam bentuk pengorbanan daripada yang sekecil-kecilnya sehinggalah kepada yang sebesar-besarnya. Seperti mana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in buktikan kasih dan sayang mereka pada Nabi dengan menumpahkan darah yang juga merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka semua. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ketika Islam diramalkan akan menjadi agama yang mampu menguasai dunia. Hari ini di bumi mana juga kita duduk, di bandar mana juga kita tinggal, di mana juga kita berada, maklumat tentang Islam sampai pada kita. Hari ini kalau sekiranya masih ada orang yang mendakwa dia tidak terima risalah Islam, sesungguhnya dia pembohong besar. Hari ini semua orang mendengar seruan ke arah Islam, cuma manusia itu sahaja yang boleh menentukan dia mau ikut ataupun dia mau engkar. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seorang tokoh pemikir Algeria, nama dia Malik Ben Nabi. Dia banyak menulis buku-buku Islam dan banyak membuat ramalan-ramalan yang berbentuk futuristik. Ramalan-ramalan yang menyentuh tentang masa depan Islam. Malik Ben Nabi ini meramalkan bahawa Islam akan bangkit di akhir zaman dari sebelah timur. Malik Ben Nabi meramalkan bahawa Islam akan kembali gemilang dan usaha meletakkan Islam di puncak kegemilangan itu akan bermula dari pihak timur. Pendeknya dari pihak kita, daripada rumpun Melayu ini. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam adalah agama yang paling agung dan Islam hari ini diterima oleh 1.6 bilion orang manusia. Dan umat Islam hari ini merupakan 1/5 daripada seluruh penduduk dunia. Dan umat Islam yang 1.6 bilion yang merupakan 1/5 daripada penduduk dunia ini pula ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala duduk di negara-negara yang kaya. Umat Islam ramai di Arab Saudi. Saudi kaya dengan duit minyaknya. Umat Islam ramai di Kuwait. Ramai di Iraq, di Iran, di Malaysia, di Indonesia dan di banyak negara. Umat Islam ramai dan negara-negara ini adalah merupakan negara-negara yang kaya. Yang mereka ini kaya bukan kerana usaha mereka, tetapi kaya kerana Allah takdirkan kekayaan di negeri mereka. Umat Islam ditakdirkan tumbuh subur di negeri yang menyimpan hasil mentah yang banyak. Pun begitu umat Islam lemah di seluruh dunia. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Umat Islam di Pulau Pinang bilangannya minority. Umat Islam di Pulau Pinang bilangannya sedikit. Kalau sekiranya program yang seperti ini boleh diadakan lebih kerap lagi dan kita boleh guna jalan raya untuk buat program ini, saya rasa itu paling baik yang kita boleh buat di negeri Pulau Pinang ini. Sambutan Maulidur Rasul tidak lagi boleh dibuat di Dewan Seri Pinang. Sambutan Maulidur Rasul sepatutnya tidak lagi dibuat di depan rumah pemenang. Sebaliknya sambutan Maulidur Rasul tahun depan kita nak diadakan di tengah-tengah jalan Penang Road. Negeri yang menyimpan umat Islam yang sedikit ini perlu tunjuk bahawa umat Islam survive di negeri ini. Dan umat Islam perlu tunjuk mereka dominan dan mampu mendominasikan keadaan yang ada. Ni bercakap dekat pemenang ni guna perkataan orang tak faham sedih. Jawab tidak ada mana faham tak faham. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ramalan demi ramalan kita dengar yang ramalan-ramalan ini menuju ke arah kegemilangan Islam. Di samping ramalan-ramalan yang menceritakan Islam sedang berusaha untuk buat comeback, untuk buat usaha mengembalikan diri sebagai hero. Di akhir zaman ini ada juga ramalan-ramalan yang berbentuk peringatan kepada umat Islam. Di antaranya satu buku yang bertajuk Encounters with the Future. Dalam buku Encounters with the Future, penulis buku ini fokuskan kajiannya kepada cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh umat Islam di ketika mereka sedang struggle untuk kembalikan kegemilangan mereka. Penulis buku ini meramalkan dalam buku Encounters with the Future bahawa umat Islam akan bertembung dengan kuasa-kuasa yang benci Islam. Siapa kuasa-kuasa yang benci Islam? Tidak semestinya kuasa-kuasa yang benci Islam orang bukan Islam. Kadang-kala kuasa-kuasa yang benci Islam adalah kuasa-kuasa yang dipunyai oleh orang yang mengaku Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kita sengaja buka benda ni pada malam ini supaya kita sama-sama boleh guna sedikit pemikiran kita untuk memikirkan masa depan Islam. Saudara Malik bin Nabi yang kita petik kata-kata dia tadi juga mengatakan, kata saudara Malik bin Nabi daripada Algeria ini, umat Islam akhir zaman akan menghadapi dua masalah besar, iaitu ad-dha'fu wal kaslu fit tafkir. Masalah dha'if, lemah dan malas untuk berfikir. Kita sudah nak fikir. Kita kira tak payah fikir. Senang. Fikir ni susah. Itu sebab kecenderungan orang hari ini kalau nak dengar ceramah agama, dia nak dengar ceramah agama yang tak payah fikir. Boleh duduk, boleh gelak, balik sudah. Khalas. Selamat semua sekali. Bila kita study kecenderungan masyarakat hari ini, masyarakat lebih berselera dengan benda-benda, nak kata tak erti, dengan benda-benda yang tak serius. Bila saudara Rahim Razali buat filem Pemburu, tak balik modal. Pasal apa? Filem Pemburu, filem Abang, filem apa yang Rahim Razali buat ni, dia heavy drama. Kita tengok saja tak boleh. Kita tengok kena fikir. Kerana dalam filem dia bawa satu mesej besar. Mesej kemasyarakatan. Orang tak suka. Tapi bila Yusuf, bukan Yusuf Islam, Yusuf Haslam, buat filem Sembilu, walaupun Sembilu itu tajam, orang pergi juga.
Tajam pun tajam lah, sakit pun sakit lah. Kami nafi juga. Pasal apa? Ternyata Sembilu bukan merupakan satu filem yang membawa mesej besar. Dia cuma bawa mesej cinta muda-mudi saja. Box office. Yusuf Haslam hari ini jadi $6 million man. Soal cerita. Ini dah cukup untuk tunjuk kepada kita kecenderungan masyarakat hari ini ke arah yang disebutkan oleh saudara Malik bin Nadi dari Algeria ini. Umat Islam akhir zaman diserang sindrom malas berfikir dan lemah kalau cuba nak fikir. Yang pertama dia malas nak fikir, dia malas. Yang kedua kalau dia rajin pun dia fikir sekerat dia segan. Maka akibatnya apabila umat Islam tidak mau berfikir sehinggakan nasib masa depan dia sendiri dia tak mau fikir. Dia akan menemui beberapa kesilapan dalam hidup dia dan dia akan menyesal di kemudian hari. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak mau tengok orang Pulau Pinang jadi macam orang Pulau Hawaii. Kalau tidak kena gaya, kita bendung. Kalau tidak kena gaya, kita bawa. Kita jadi orang Pulau Hawaii. Yang akhirnya hanya tunggu di lapangan terbang. Bila pelancong datang, kita kalungkan bunga malai di tengkok dia. Dan kita persembahkan sedikit tarian tradisi kita. Selesai. Itu saja kerja kita di negeri kita. Hari ini kita kena fikir satu cara macam mana nak bagi orang Islam di Pulau Pinang ini khususnya buat sesuatu untuk masa depan dia sendiri. Bukan untuk orang, untuk dia dan untuk generasi selepas dia. Tidak guna kita sama kita cari pasal, cari gaduh, berkelahi dan akhirnya tidak membawa sebarang untung pada kita semua. Sebaliknya sudah sampai masanya umat Islam hari ini sama-sama menggembling tenaga, membina diri kita. Dan pembinaan itu mestilah pembinaan yang tidak lari daripada landasan yang ditentukan oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kajian yang dibuat didapati bahawa rantau Melayu ini adalah rantau yang mempunyai population, yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi di dunia. Dinisbahkan umat Islam yang berada di 5 zon. Umat Islam dunia hari ini ada di zon Arab, ada di zon Iran ataupun Parsi. Umat Islam hari ini ada di zon Turki, ada di zon Melayu dan ada di zon Afrika. Ini sahaja 5 zon yang orang Islam ada. Ada di negeri Arab, di negeri Iran, Parsi dan juga ada di Turki dan zon Melayu, Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Dan ada sedikit di Afrika. Dan umat Islam yang ada di 5 zon ini, mereka duduk di zon-zon ini dalam kepadatan yang maksimum. Di Malaysia, di Indonesia, umat Islam cukup ramai. Kalaulah ada satu orang yang boleh kita tonjolkan untuk jadi pemimpin bagi umat Melayu rantau ini. Yang dia seorang pemimpin Melayu yang menghayati Islam. Seperti mana Islam yang dihayati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat Islam gemilang dalam tempoh yang terdekat ini. Kita menghadapi dilema kepimpinan yang serius di kalangan umat Islam hari ini. Serius. Nak cari orang untuk jadi pemimpin pada umat Islam hari ini susah. Setelah kita tonjolkan dia, ada kes pula. Ada saja kes. Selepas satu, ternyata dia tidak boleh jadi pemimpin yang sebenarnya. Umat Islam tercari-cari siapakah yang layak diletakkan sebagai ketua, sebagai leader untuk diikuti oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Seperti mana Sayyidina Umar Al-Khattab pernah jadi pemimpin kepada 2/3 dunia. Sayyidina Umar bukan pemimpin di Arab Saudi. Dia bukan pemimpin di Mesir. Dia bukan pemimpin di Yemen. Dia bukan pemimpin di tempat-tempat tertentu sahaja.
Sebaliknya Sayyidina Umar adalah pemimpin pada 2/3 dunia. Sehingga kan negeri-negeri yang duduk di bawah jajahan takluk dia, apabila satu hari Sayyidina Umar panggil wakil negeri tu mai jumpa dia, Sayyidina Umar kata, kamu ambil balik. Kamu ambil balik jaminan keselamatan yang kamu beri dekat aku dulu. Kerana aku rasa aku tak mampu nak kawal negeri yang begitu luas. Kamu ambil balik. Kata pemimpin negeri itu, wahai Umar, walaupun kamu tak boleh jaga kami, tapi kami rasa selamat kalau sekiranya negeri kami duduk bawah kamu. Sampai macam tu. Sayyidina Umar kata, aku takut aku tak boleh jaga ni. Negeri luas sangat ni. Masa tu mana ada jet eksekutif. Kawan saya kerja di Aerot. Sampai terbang. Dia kata, Tan Sri Tajuddin Ramli, orang kaya. Dia beli kapal terbang yang ketiga baru ni. Yang ketiga. Mana ada 2 biji lah. Beli sebiji lagi. Dia kata, tapi Tan Sri Tajuddin Ramli ni Ustaz, dia kata, lain daripada yang lain. Dia kata, lain macam mana? Kapal terbang dia 3 biji. 3 biji kapal terbang dia khaskan satu tempat untuk sembahyang di depan dia. Di setiap bangku penumpang duduk tu dibekalkan satu Quran terjemahan. Hampa jangan ingat benda ni kecil. Orang lain tak buat. Tak kita kata, Allah kata nak buh Quran, aku boleh buh. Boleh buh, orang tak buh. Betul, kita ni bila orang cerita lagu tu, kita selalu doa anggap perangai tu uduh. Benda tu benda baik, kita kena kata baik. Bagaimana benda baik tu kata tak baik? Baik-baik lah. Ya. Kita nak cerita kata tak ada orang Islam yang macam dia ni, tak ada. Kalau ada angkat tangan nampak kata. Tak ada. Tak macam tokoh korporat agama lain. Kalau saudara-saudara pergi ke hotel-hotel yang ada di Pulau Pinang ni, berkenyah. Kita pergi jalan Tanjung Sokong, Tanjung Bunga, Batu Feringgi tu, berapa biji hotel ada. Cuba masuk hotel tu, tarik laci dia. Apa ada dalam laci tu? Bible. Yeah, Bible ada dalam laci. Yang jadi manager besar hotel tu padri dah. Toke dia orang Kristian. Dia bukan padri, dia just orang Kristian biasa. Tetapi dia ada peruntukan dalam kepala dia untuk agama. Dia letakkan Bible dalam laci tu. Kalau nak baca-baca, tak mau baca, sudah. Tapi dia letak, kita tak letak. Kita pula bila duduk hotel, kita tak tahu nak buat apa. Duduk saja-saja untuk killing time. Just untuk habiskan masa. Kita tarik laci, tengok apa ada, baca habis. Termasuk Bible, kita baca. Matlamat dia nak bagi kita baca ya. Tu je, bukan nak suruh kita masuk Kristian. Nak suruh baca ya. Nampaklah. Kita nak bagi tahu kata, orang agama lain fikir untuk agama dia. Daripada 24 hours, 24 jam yang Tuhan bagi kat dia, ada peruntukan masa untuk fikir agama. Tapi kita amat memalukan apabila Eric Chia, toke bersibuk di Malaysia. Eric Chia, toke perwaja, buat satu kenyataan dalam akhbar utusan Malaysia, satu muka penuh. Dia kata korporat Melayu dengki dan iri hati sesama bangsa dia. Saya potong tu sahabat tu tahu. Ni muka ni nak buh mana muka kita? Kita yang tak ceramah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu maha tinggi. Tidak ada agama lain yang boleh teng ketinggian Islam. Doa habak kata Islam. Wow, great Islam ni. Tengok kita kena great ikut.
Tak ada apa kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fikir Zat. Apa contribution, apa sumbangan anda untuk Islam? Siapa juga kita? Kreatif yang ni belah. Siapa juga kita, di mana juga kita kerja, tak kira. Yang penting untuk Islam mau ada sikit sumbangan kita. Mau ada sikit sumbangan untuk Islam. Carilah apa bentuk sumbangan sekalipun. Kalau ada duit, sumbangkan duit. Ada duit, ada tenaga, bagi bantuan tenaga untuk Islam. Bagi. Yang pentingnya kita sacrifice untuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Setakat ini kita tengok orang Melayu masih lagi ada tanda-tanda kesebatian di antara Melayu dan Islam itu. Ada lagi. Bukti dia. Yang pertama, rantau Melayu, Malaysia, Indonesia, Singapura, kita masuk sekali lah. Dalam rantau ini merupakan rantau yang paling banyak menghantar wakil untuk mengerjakan haji di Mekah setiap tahun. Ramai. Jemaah haji dari rantau kita ni, daripada rantau Melayu ni ramai. Maknanya ada lagi ikatan orang Melayu dengan Islam. Kalau sampai Mekah pun tak habis. Hari ini ada lagi ikatan. Walaupun dia tak rajin semayang. Yang dia rajinnya tinggal semayang. Semayang tak rajin, tinggal semayang rajin. Dia rajin tinggal semayang. Dia tak apa rajin semayang. Tapi tang umrah setiap tahun lebih. Yang tu. Jadi dia. Walaupun kita tak mau macam tu. Tapi jadi dia. Daripada semayang pun tidak, Mekah pun tak mau pergi, duk pergi Los Angeles, duk pergi. Daripada macam tu, baik macam ni. Sekurang-kurangnya bila pergi ke Mekah tu, bila tengok Baitullah tu, dia feel something strange. Rasa. Ada orang-orang yang pergi Mekah sampai-sampai dia kata bila tengok Baitullah tu, Ustaz, dia kata saya tak boleh tahan. Dia main sembak dalam dada di rumah tu. Dia tanya dia sebab pasal apa, teringat kat anak bongsu kan? Tak, dia kata bukan, tak ada teringat apa. Saya tengok Baitullah tu, dia kata tengok dia berasa macam tatayak mata turun. Jadi ya. Kita doa, kita harap mudah-mudahan dia duk pi, Allah Subhanahu Wa Taala bagi juga kat dia hidayah. Tak banyak pun sikit, yang jadilah. Lah ni kita punya hope. Kita punya harap tak banyak dah. Kita harap sikit aja. Daripada Tasik Gelugong tadi hujan lebat. Naik atas jambatan lagi lebat. Tu kelontong orang angin lentang tu dia menyacak dengan pukul angin. Saya kata ceramah malam ni jahanam lah kita malam ni. Cakap dekat kawan-kawan satu kereta tadi, kata malam ni kalau dapat 50 orang pun kita buat luar lah. Kalau ada 7 orang kita main batu selambut sudah lah. Alhamdulillah, bila main tengok macam ni punya, main tengah ribut pun kita berani buat punya. InsyaAllah. Maknanya kesebatian di antara Melayu dan Islam masih kuat lagi. Kita masih ada harapan lagi untuk pegang tangan kawan-kawan kita, tarik dia ke arah Islam. Kita masih meletak lagi harapan, kalau tak tinggi pun masih ada harapan untuk pegang kawan-kawan kita, jom pergi dekat Islam. Kita masih belum putus harapan lagi. Ditambahkan pula dengan bukti yang kedua, sambutan majlis-majlis keagamaan ini masih diadakan lagi. Kalau di sekitar Johor Baru, dapat 3 bulan Maulidur Rasul. 3 bulan di Johor. Lagi tak habis 3 bulan, lagi duduk sambut Maulidur Rasul. Maknanya, walaupun benda itu budaya, tetapi kira okey. Kita masih lagi boleh ambil kesempatan di atas platform sambutan majlis-majlis kebesaran ini untuk sampaikan doktrin agama kita dekat dia. Walaupun dia mai just
take for granted. Nah, dia buat kita pergi dah. Tak apa, janji hang mai aja aku nak cakap. Tak kira apa. Soal lepas ni hang balik nak berubah ke? Soal lepas ni balik tak mau berubah ke? Soal lepas ni balik nak komplain apa yang kita kata ke? Itu second story. Yang penting hang mai, hang duduk, hang dengar. Cukup. Maknanya, kita masih ada harapan untuk masukkan doktrin Islam ke dalam hati umat Islam pada hari ini. Tapi kalau sampai satu masa esok ni sambutan hari-hari kebesaran yang menjadi syiar agama sudah tidak ada lagi, dan kita susah. Di Singapura hari ini boleh buat ceramah Maulidur Rasul, tapi pakai speaker dalam masjid saja. Kita pergi Singapura, itu keadaan dia. Kalau penceramah mai bercakap tajuk. Kita pergi Singapura, itu keadaan dia. Kalau penceramah mai bercakap tajuk masjid beras sikit, pukul 3 pagi kena balik. Ada ustaz daripada Malaysia pergi ke sana, kebetulan masa tu ada satu masjid diruntuhkan di Singapura. Satu masa dulu. Jadi ustaz ni pun ceramah, dia tajuk tu current issue. Baca ayat Quran, baca hadis, pasal masjid kena runtuh aja. Kam. Dengan dia, kam sekali. Pukul 3 pagi, dia main tutup pintu hotel. Pasang kes, dia dengar. Siapa cakap ni tadi? Ini kita saya. Saya ambil kain baju, okey. Kalau dah sampai peringkat tu, susah kita. Saudara-saudara muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Tetapi alam Melayu masih lagi ada pertautan di antara Melayu dan Islam itu. Ada lagi. Dengan sambutan syiar-syiar keagamaan yang seperti kita buat malam ni. Ditambah pula kita tengok orang Melayu hari ni, walaupun dia tidak sembahyang, walaupun dia minum arak, walaupun dia berjudi, bila sebut babi, ludah, cuy. Ada lagi sikit. Jadi ya. Teruk dah, yang tu cukup teruk. Semayang tak mau, arak cukup mau. Judi ni lepas-lepas semayang maghrib tu turun pitikam dulu. Sementara nak tunggu Aisyah tu pitikam dulu. Punya teruk ni, tak tahu nak habang. Tapi sebut-sebut babi, dandan dia naik kembang tengkuk, dandan ludah. Maknanya ada lagi sikit dalam diri dia. Hak sikit tu kita nak guna juga, kita nak manfaatkan juga. Bagaimana seorang sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari, nama besar, semua orang kenal. Abu Dzar Al-Ghifari sebelum masuk Islam, dia penyamun besar. Bukan pencuri, penyamun. Lagi teruk pada pencuri. Lagi teruk daripada penyamun tarbus. Ada lagi satu. Yang ni lagi teruk. Abu Dzar Al-Ghifari penyamun. Qati'ut tariq. Dia panggil. Orang yang kerja tidak potong tengah jalan. Maknanya samun orang tengah jalan. Kalau di kampung-kampung kita sebelah Seberang sana, kampung-kampung mana samsing dalam kampung tu, kalau dia marah dekat satu orang tu main naik motor, dia cekak tengah-tengah handle motor. Motor duk main tu, dia berdiri tengah jalan, dia cekak tangan dia atas meter motor tu, tayar menyakak, tak boleh jalan. Oh, pang! Dia bagi dia berdiri. Abu Dzar Al-Ghifari. Sebelum masuk Islam. Cukup kahasnya. Tapi bila dia masuk Islam, Nabi SAW boleh proses dia. Nabi boleh proses dia. Nabi boleh ubah attitude dia. Nabi boleh ubah perangai dia. Nabi boleh ubah dia keseluruhannya. Mai ayam panjang lagi. Mesti kita boleh pandai. Dia boleh ubah Abu Dzar Al-Ghifari menjadi satu orang sahabat yang banyak berkorban untuk Islam.
Ada orang kata yang tu Nabi, boleh lah. Kita tak boleh. Bukan macam tu. Siapa pun boleh kalau Allah nak tolong. Siapa pun boleh kalau Allah nak tolong. Nabi Nuh, Allah tak mau tolong, anak dan isteri dia mati kafir. Ini bukan soal Nabi atau tidak Nabi, tetapi ini soal bantuan Allah. Kalau Allah tolong, okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak highlight satu benda ya. Saya nak habaq kata manusia ini kalau ada sikit pun jadilah potensi untuk kita gembor dia, suburkan dia, untuk jadikan dia orang Islam, kita kena guna kesempatan itu untuk tarik dia supaya dia kuat dengan Islam. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sesungguhnya kita orang Melayu, kita mesti gunakan platform kita ini untuk menyebarkan Islam. Nama pun pemenang lah. Mana tak kalah kita, insyaAllah. Tak kalah. Persatuan Melayu Pulau Pinang ni, pendek dia pemenang. Nama tu sudah melambangkan tidak mengenal kalah. Dan kita kena jadikan platform pemenang ini sebagai satu platform untuk kita tarik orang Islam supaya mereka faham Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Potensi yang ada itu tidak disenangi oleh musuh-musuh Islam. Siapa tak senang? Saya dah jelaskan awal-awal tadi apa dia yang dikatakan musuh Islam. Musuh Islam bukan sahaja orang bukan Islam. Bahkan ada di kalangan musuh Islam itu orang yang beragama Islam. Orang yang tidak senang melihat Islam subur. Orang yang tidak senang melihat Islam berdiri megah. Walaupun dia berdaftar atas nama Islam, dia musuh Islam. Maka musuh-musuh Islam akan sentiasa akan berusaha sedaya upaya sedapat yang boleh untuk memperbanyakkan halangan-halangan untuk kita menegakkan Islam. Dengan datangnya budaya liar hari ini, itu adalah sogokan daripada musuh Islam. Liar. Bukan kata budaya kuning, bukan kata budaya nakal, tetapi dia guna istilah budaya liar. Liar. Maknanya, liar ni apa? Saya pun tak tahu. Liar ni tak boleh kawal. Anak-anak kita di sekolah hari ini, kadang-kadang ada di kalangan mereka sudah sampai ke tahap liar. Kes pukul guru, perkara biasa hari ini. Tapi tak masuk sahabat. Hadu masuk, guru pukul murid. Tak dia letak tepurung kepala, tak lagi patah tangan, tak lagi tergeliat kaki. Macam-macam. Cikgu ni pendek kata jahat semua. Yang budak-budak duduk dapur, cikgu tak kelak sahabat. Mana boleh jadi macam ni? Dan yang syok tu kadang-kadang anak dia di rumah, dia tak boleh kawal. Pergi di sekolah, cikgu rotan. Dia pergi marah cikgu. Bukan dia tak tahu anak dia tak boleh kawal. Tapi cang dia tak salah. Anak dia tak salah. Cikgu salah. Yang kita sedihnya, dia tu dulu, masa dia hantar ke sekolah oleh pak dia dulu. Pak dia pergi pesan kat cikgu dulu. Pak dia kata, buat anak saya bagi jadi elok. Buatlah lagu mana pun. Cikgu nak pukul pun pukul lah. Jangan bagi buta mata, jangan bagi patah kaki, sudah. Maka akibatnya dia jadi elok. Semua kita tahu. Cikgu dulu lagu mana? Oh. Sampai kita umur 50, kita jumpa cikgu kita. Assalamualaikum cikgu. Hormat lagi. Pasal apa? Cengeng nak mampus. Oh, cengeng. La ilaha illallah. Tak kata semua orang tahu. Kalau orang mengajar bahasa Inggeris, oh takut la ilaha illallah. Sampailah cakap orang putih boleh kita. Pasal apa? Pasal dia cengeng. Kita mengaji tak sampai mana pun. Tapi cakap orang putih fasih bergamai. Pasal apa? Pasal guru bahasa Inggeris kita dulu cengeng. Anak kita lah. Dia kata kau orang anak kita lah.
Sudah pergi sekolah, balik ke rumah, tuition. Sudahlah tuition, cikgu main ajar di rumah. Dia tak boleh cakap orang putih hidup. Pasal apa? Pasal cikgu nak pegang telinga pun tak boleh. Jentik jentik anak apa jentik pak. Lalu akhirnya jadilah cerita anakku Sazali. Semua orang tahu. Tapi yang kita peliknya pasal apa? Dia buat tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila berlakunya kelemahan ini, anak-anak makin liar. Sampai ke peringkat liar dia tu, sampai tak boleh kawai. Satu sekolah di Pulau Pinang bangun ni, masa Faizah PMR. Ada 5 orang budak dah kena gantung sekolah dah. Dia main sekolah, dia buat kacau, dia huru-hara dalam sekolah. Gangsterism, vandalism dan banyak lism lain lagi yang dia bawa. Gangsterism, budaya gangster. Main ke sekolah. Cekak baju kawan, pakai hubut, minta duit dan sebagainya. Anak-anak kita hak bawa duit 4-5 kupang ni takut tak dia bagi, tak makan apa. Duk kena ayak paik besi kola. Bukan Pepsi kola, paik besi kola. Dia buka ayak paik yang minum. Duit dia ada kawan lain main duk perah ambil. Nak balik habaq kat pak dia, takut pak dia pergi report dekat guru, takut guru tangkap budak gangster ni, takut budak gangster ni pukul dia balik. Sampai peringkat tu, budaya gangster berlaku di beberapa tempat pada hari ini. Sekolah tak boleh buat apa. Hantar dia dekat kaunseling, guru kaunseling lari. Semua teori kaunseling yang dia belajar di universiti dulu tak boleh guna. Tak boleh guna. Cerai satu tak boleh. Cerai 2 tak boleh. Cerai 3 tak boleh. Cerai 4 dia boleh. Cerita. Akhirnya dia makin liar. Sampai ke peringkat sekolah tak ada jalan lain. Buang sekolah. Buang sekolah, hari Faizah dia main. Dia main nak jawab Faizah apa, dia tak mengaji. Dia main nak kacau orang nak jawab Faizah. Orang suruh balik, dia tak mau balik. Nak buat apa? Kalau dia buat lagu Lembu Kenyang di tengah jalan tu, nak buat apa? Kita lalu satu jalan raya, ada lembu di tengah jalan. Kita fikir orang, pang. Dia beralih, tengok dia buat dah. Rupanya lembu. Dia kenyang. Dia boleh tengok, dia boleh depan balik. Kita orang lagi, pam, dia boleh tengok pula, dia berak lagi atas jalan tu. Kita pun geram, turun kereta, tendang dia apa semua, tolak dia pergi ke tepi jalan. Belum habis kita semua. Kalau budak buat macam tu nak buat je. Dia tak tahu Cikgu kata pergi balik. Pergi balik. Tengok balik. Dia kata. Nak buat apa? Banyak senang lah jadi cikgu. Sekolah hak baik-baik. Sekolah hak elok-elok tak apalah. Kena hak sekolah yang bermasalah. Sakit tidak. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia main macam-macam masalah, faham sesat dalam masyarakat. Tadi yang berbahagia Datuk kita dah sebut contoh-contoh faham sesat yang timbul dalam masyarakat hari ini. Dua elok-elok masyarakat semua terima Quran, terima hadis dan sebagainya. Main habaq kata tak boleh pakai. Benda yang sudah disepakati sekian lama. Bukan isu baru ni, lama dah orang terima Quran dan hadis. Bomai satu idea baru dalam masyarakat, tak boleh terima. Kalang kabut pula masyarakat. Kalang kabut pula dah. Mai lagi kokok dengan masalah perpecahan ummah. Pecah macam-macam sebab jadi pecah. Sehingga kan ada tokoh pemikir Islam menyebutkan bahawa perpecahan di kalangan umat Islam hari ini sudah sampai ke tahap pecah yang tidak boleh pecah lagi. Hancur jadi debu. Pecah.
Pecah kerana parti, pecah kerana mazhab, pecah kerana agihan harta pesaka, tak adil, pecah. Yang mula puncanya benda yang cukup kecil, benda yang boleh settle di peringkat awal, tiba-tiba membawa kepada satu perpecahan yang serius, yang seolah-olah tak boleh baik lagi dah. So, benda-benda ini sebenarnya dirancangkan dan direncanakan sebegitu rupa oleh musuh-musuh Islam. Yang sepatutnya umat Islam tak jadi macam tu. Jadi macam tu kerana mereka sudah rosak akibat terpedaya dengan tipu daya musuh Islam. Timbul masalah dadah, timbul masalah rasuah, timbul masalah politik, wang dan sebagainya ni. Semua ni direncanakan oleh musuh-musuh Islam. Direncanakan oleh musuh-musuh Islam. Sehingga kan kriteria untuk diambil kira dalam soal pemilihan ketua, kriteria wang diletakkan pada nombor 1. Kamu boleh bagi kat aku yang mana? Tanya, hari ni tak ada segan kilu dia, tanya direct. Kamu boleh bagi yang mana? 3? Kau ni kata 3? 3 aku kena 3 lah. Okey, 4. Kamu macam jual hamba abdi di pasar aja. Lalu akibatnya, kesudahannya, kita yang binasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umat Islam yang sedang hangat mengadakan sambutan hari-hari kebesaran Islam, seolah-olah tak boleh lepas daripada tongkongan benda-benda yang kita sebutkan tadi. Ditambahkan pula dengan penyakit-penyakit hati yang bermaharajalela di dalam diri sebahagian besar umat Islam hari ini. Penyakit hati. Hasad, dengki, iri hati, busuk perut, khianat. Yang hidupnya sehari-hari dihabiskan dengan memikirkan perkara-perkara nak buat jahat ke orang. Sehingga kan masyarakat tidak aman, sehingga kan hidup sekampung tidak aman, sehingga negara goncang, semata-mata berpunca daripada sakit hati. Sedangkan Islam yang kita dah bercakap daripada dulu sampai hari ini, sampai kiamat esok ni, Islam agama yang nak bersihkan benda-benda ni. Islam agama yang mengajar manusia cuba latih diri dia ada rasa lapang dada. Terima. Benda-benda kecil yang dipertelingkahkan, kalau ada jalan keluar, cari jalan keluar, selesaikan. Tapi oleh kerana dalam ni tak clear, benda kecil pun tak boleh selesai. Hak besar, watak menunggu belah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita hari ini menghadapi 1001 macam masalah, dan kita juga menghadapi salah satu masalahnya, macam mana kita nak rancangkan supaya Islam ini kembali mendapat tempat dalam hati orang Islam hari ini. Hari itu Forum Perdana Ehwal Islam merupakan satu program yang paling digemari oleh seluruh rakyat Malaysia. Hari itu, last luar. Hari itu masa tengah duk hangat hari itu ni, masjid mana pun tak mau buat ceramah hari Khamis malam Jumaat. Pasal apa? Nak tengok forum. Hari ni, mereka kata, Ustaz, ceramah hari Khamis malam Jumaat. Kenapa pasal apa? Dah hari lain Ustaz tak ada masalah apa. Kita hari Khamis. Saya kata ni forum macam mana? Tapi tak apa, suruh dia rakam. Nampak dah. Pasal apa? Pasal apa? Yang dulu duduk top listing Ehwal Islam nombor 1. Nombor 1. Nombor 2. Ia terpiramid. Ini RTM bagi tahu. RTM bagi tahu. Yes. Mereka ada cara nak boleh tahu program mana yang jadi favourite kepada masyarakat Malaysia. Top listing Forum Perdana Ehwal Islam, dan number 2 Istiadat Piramli. Bila mai gambar Piramli bagus sikit, Piramli nombor 1.
ehwal Islam dan bodoh. Hari ini tak ada nombor lah. Ehwal Islam tak tahu nombor apa. Tenggelam bicara tak jumpa lah. Pasal apa? Masing-masing tahu pasal apa. Masing-masing boleh tahu. Pasal apa boleh tahu. Kita masing-masing ada pen, ada kertas. Orang suruh ke, orang tak suruh ke, kita boleh nilai. Kita boleh nilai. Kita tengok, kita boleh nilai. Kita tengok, kita boleh nilai. Awak tak macam itu. Awak tak macam itu nak jawab lagu mana tak? Dia satu macam aja lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini perkara-perkara yang berlaku. Maknanya ada orang cuba nak. Tak mau kata. Saudara yang dihormati sekalian. Tak pasal apa? Kita nak tanya yang tu pasal apa? Yang tidur sakit hati tu pasal apa? Kita telling the truth. Telling the truth. Kita bercakap hak benar. Al-haqqu min rabbik. Dalam Quran Tuhan kata al-haq, kebenaran itu min rabbik, dari Tuhan kamu. Lagi mana yang kita bercakap? Kita based on Quran dan hadis Nabi bermakna benda itu benar. Kalau tidak pergi jumpa lawyer, tukar nama, tukar semua sekali. Senang mereka. Kalau hang mengaku hang orang Islam, bila main Quran, bila main hadis, hang duk tak mau nak ikut, duk bangkang pula, hang ni apa? Geram tu Sungguh. Dan abang ni sungguh. Tekilan ni, tekilan. Itu yang dia kata no. Tekilan kita ni. Pasal apa kita tekilan? Pasal kita abang ni benda betul. Benda benar, benda yang mesti kena abang. Dan kita kena abang. Islam bukan rahsia. Islam bukan milik peribadi sesiapa. Islam adalah hak kita semua. Unless kalau sekiranya kita bercakap, kita tidak sandarkan kepada Quran, tidak sandarkan kepada hadis Nabi, kita cakap ikut suka kita, dan boleh dipertikaikan. Oleh kerana Islam agama wahyu, maka Islam mesti disampaikan seperti mana wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Setelah kita nampak perkara-perkara ini, maka umat Islam hari ini kena guna apa yang Tuhan bagi setakat ni. Duduk sama-sama, gembling tenaga, luangkan masa, perah otak, cari strategi yang terbaik untuk kita jadikan strategi permulaan untuk kita kembangkan kembali Islam ini. Berapa lama dah kita duduk berjiran? Jiran sebelah rumah kita bukan orang Islam. Pernah dah sekali dalam tempoh yang lama tu kita cakap tentang Islam dengan dia. Pernah dah. Sekali cukup. Yang mudah-mudahan sekali itu Allah terima. Alasan yang kita bagi di hari akhirat itu, bahawa kita pernah dakwah Islam pada dia. Pernah tak? Sekali. Sambil duduk tarah rumput ke apa, ke tengok dia keluar, panggil dia, cakap sikit-sikit tentang Islam dengan dia. Bagaimana kalau di hari akhirat itu, ketika dia diberdirikan di depan Allah, iz wuqifu 'alan nar, ketika dia diberdirikan di depan api neraka Allah, dia kata dekat Allah, dia kata, ya Allah, aku duduk sebelah rumah si Fulan bin Fulan selama 30 tahun, aku tak pernah dengar tentang Islam daripada dia. Kita masa tu tengah duduk meniti titi siratal mustaqim. Tuhan kata panggil balik duduk jangan bagi lepas, panggil balik. Tuhan tanya kita, hang dulu, hang boleh tengok tak dia ni? Hang kenal tak dia? Kita tengok dulu, di Pabandir itu ada pergi rumah dia. Jahannam kita. Semua cari penyakit semua ni. Hang pergi buat apa? Aku pergi Pabandir ayam orang ni. Lain pada tu, kuih keras aku makan dua sendiri. Lain pada tu tak apa.
Jahanam sudah. Maknanya, yang dia sebut, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku, walaupun sepotong ayat. Kita dengar ayat Quran yang 6,000 lebih ni ayat Quran ni. Kita dengar, Nabi kata kalau dengar sepotong ayat pun, kamu kena sampaikan dekat orang. Kita tunaikan ataupun tidak apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak lagi benda yang kita tak buat, tapi kita dok rasa macam kita buat habis dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak tahu kesudahan kita. Kita tak tahu. Saya cakap besarlah, kita tak tahu kesudahan kita. Dunia ini hidup yang terlalu sementara. Terlalu sementara. Kemarin ada satu rumah terbakar di kepala batai. Mati 2 orang anak dia. Sangka tak sangka. Tuhan atur semua. Tak sangka. Mak duk meniaga, bapak duk masak apakah dibawa nak bawa pergi barang ke tempat meniaga makan. Anak duk atas rumah, 2 orang main api sampai lagu mana tak terbakar. Hangus rentung. Katanya pula mayat hak besar dengan hak adik tu, hak adik duduk di belakang macam nak pegang kakak dia. Gamaknya bila api marak menyala tu, kakak walaupun umur 4 tahun tapi tanggungjawab sebagai kakak tu ada. Nak bawa adik dia, gamaknya lah. Adik kecil lagi. Nak bawa adik atas belakang, nak bawa lari lah gamaknya pun. Hangus terbakar dua-dua beradik. Mak duk meniaga. Hari orang nak urus mayat, orang main derma duit dan sebagainya, dia ambil duit dan pak bang mak dia ni. Dia kata aku tak mau duit hangpa, dia kata aku mau anak aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang Allah dia tarbiyah kita, dia didik kita, dia ajak kita. Kita yang tengok kejadian itu, kita turut dididik oleh Allah. Sama ada sedar atau tidak sedar, Allah tarbiyah kita. Allah tunjuk dekat kita kekuasaan dia ke atas diri manusia. Banyak kes yang Allah tunjuk akhirat ini. Untuk dijadikan iktibar, untuk dijadikan pengajaran kepada manusia yang hidup ini. Kejadian-kejadian luar biasa banyak berlaku hari ini. Banyak berlaku. Kita aja yang tak tahu. Mereka kena panah petir. Sampai terbelah helmet. Kerana main bola. Waktu khatib sedang berkhutbah Jumaat. Dia kata apa? Main bola pakai helmet? American football lah. Dah, bola kita ni. Bola biasa ni. Waktu tu hujan renyah-renyah. Dia pakai helmet. Dia jadi linesman. Pakai helmet. Khatib berkhutbah di masjid. Masjid dekat ya. Tengah dia main bola. Pang! Dah kena. Terbelah helmet ni. Terbelah badan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk. Dia tunjuk. Tapi tak selalu. Jangan sampai bila Allah tunjuk, kena tak kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak mau benda-benda macam tu. Itu musibah yang Allah datangkan kepada manusia. Maka sudah sampai masanya kepada umat Islam hari ini. Tengok hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, "Iza qala rajul halakan nas, fahuwa ahlakuhum." Atau kama qala. Bila manusia semua kata halakan nas, orang hari ini rosak, dialah orang yang paling rosak di kalangan mereka. Nabi kata. Ulama hadis menjelaskan maksud hadis ini ialah kalau kita sedang masyarakat kita tengah rosak dan kita biar kerosakan yang ada. Kita tak usaha buat sesuatu untuk mengurangkan dan menghentikan kerosakan yang ada, kitalah orang paling rosak. So hari ini kita ditunjuk banyak kerosakan di depan kita. Kalau kita
Kerosakan tu, kita tak cuba buat sesuatu untuk mengatasi kerosakan itu. Kita orang yang paling rosak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita amat rugi di depan Allah. Apa benda kita nak buat, apa tindakan kita nak mulakan, kita rojok dari segi agama. Benda ni boleh atau tak boleh? Islam benarkan atau tidak? Kalau sekiranya benda-benda ni jelas diluluskan oleh Islam, insya-Allah kita buat, Allah bantu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh nak cari keredaan Allah, Allah tunjuk kepada mereka jalannya. Kita mengharapkan janji baik Allah dan kita percaya Allah itu Tuhan yang tidak pernah mungkir janji. Kita mengharapkan janji baik Allah untuk membawa kesejahteraan pada hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan perjumpaan ini diberkati Allah. Mudah-mudahan adalah satu dua bekalan untuk kita bawa balik ke rumah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Terima kasih kepada pihak yang menjemput saya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu dari kesilapan diri saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.